Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahu Akbar. Baik, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita, muzakarah kita pada kitab Zubat, iaitu pada matan Abait yang ke-115. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala na'am wa halqu sya'ri imra'atin karaddi tibin wa rayhanin ala man yuhdi wa harramu khidab sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Na'am. Jadi pengarang kita Syekh Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala memasukkan lagi ataf kepada perbincangan yang sebelum ini daripada karahah itu, daripada benda-benda yang makruh. Nampak? Makruh tanzih wal akhdhu min jawanibi anfaqati wa lihyatin wa hajibi. Jadi antara yang dimakruhkan dengan makruh tanzih adalah mengambil daripada wal akhdhu, mengambil daripada jawanib anfaqah. Ni ada ulama kata tepi-tepi anfaqah ni makruh. Kan ada bulu yang tumbuh tepi bibir kan, yang tepi anfaqah, yang dia beriringan dengan bawah bibir ni. Jadi tak boleh buang, macam janggut juga. Macam hukum karahah dari sisi mazhab Syafi'i lah. Macam mana kata makruh buang janggut, buang jambang, mestilah jaga tepi janib anfaqah. Jadi makruh pada ketika itu bagi lelaki. Nah, seperti mana hukum lihyah dengan hukum arid, iaitu jambang, hajib. Naam. Ada khilaf di situ. Kata Imam Ramli, Ibn Salah kata, Ibn Salah ni ulama besar, Ibn Salah kata la ba's, kalau yang dikabar tepi anfaqah ni tak apa, dia kata. Apa yang duduk di keliling ni, dia kata tidak ada masalah. Jadi umumnya difahami daripada kalam musannif ni bahawa ambil janggut, cukur janggut ni, potong janggut ni makruh lah di sisi mazhab kita. Tapi sangat keras lah dalam mazhab lain, keras lah dalam mazhab Hanafi khususnya, sangat keras, sehingga banyak ulama-ulama Hanafi ataupun orang-orang biasa, orang India, Pakistan, terus akan mufaraqah atau imam yang tak ada janggut. Cukup isu kalau jemaah Pakistan, jemaah India tengok tak imam tak ada janggut, masalah. Jadi mufaraqah. Pasal apa? Dia kata dosa lah buat satu benda yang haram. Dalam mazhab kita di sini kata Imam Ramli, wa fihima min kalamin nazim, sebab dikaitkan ataf pada makruh tanzih macam yang qaza' apa sebelum ni, bahawa halqur rajul lihyatu itu dihukumkan sebagai makruh, sama ada cukur ataupun nataf, cabut. Hukumnya pada ketika itu adalah makruh. Cuma kalau cabut tu asyaddu karahah, dia tak pergi kepada haram. Tapi pendek tak makruh lah. Tak pendek tak makruh. Makruh di sini cukur, halak dan juga cabut. Naam. Kemudian wa halqu sya'ril imrah, ni hari ni, wal halqu sya'ri imra'atin wa raddi, dan seterusnya dia kata mencukur, wa halak, iaitu mencukur sya'ru ra's,
Sya'ar di sini, sya'ar perempuan di sini maknanya sya'arul ra's, iaitu apa? Sya'ar apa? Rambut kepala. Kepala orang perempuan. Cukur qadiyah. Maka qadiyatul kalam maknanya kalam nazim di sini, kalau Syekh Ibn Ruslan seolah-olah menunjukkan bahawa orang puan yang cukur rambut hukum ni masih lagi makruh. Nampak? Ibn Ruslan ni ringan dalam bab orang puan yang cukur kepala. Berat kan? Tapi masih lagi pada hukum makruh. Ibn Ruslan wa halku sya'r imra'ah, masih lagi diatafkan pada hukum makruh tanzih. Mana orang puan cukur kepala makruh. Oleh yang demikian berkata Ibn Hajar, mana benda ni ada khilaf. Ibn Hajar dalam Tuhfah dia kata bal yajibul jazmu bihurmatih, bahkan dia kata sepatutnya kena menentukan hukum orang puan cukur kepala ni dengan haram. Patutnya dia kata haram, mana boleh orang puan cukur kepala. Ala istri ala zaujah, ke atas wa istri ataupun ke atas amah. Amah maknanya hamba tanpa izin daripada suami ataupun izin daripada tuan. Naam. Nampak? Maksudnya dia kata kalaulah orang perempuan tu saja-saja dia pergi cukur kepala, ataupun seorang isteri yang cukur kepala tanpa izin suami ataupun amah, maka pada ketika itu lazim, kata Ibn Hajar, yajibul jazmu bihurmatih, lazim, kerana rambut itu adalah perhiasan yang jelas kepada seorang perempuan. Nampak? Maksudnya dibawa kepada hukum karahah. Tapi Ibn Hajar kata haram. Imam Ramli ni anak dia, Imam Ramli seolah-olah sujud ni disyarahkan seolah-olah Imam Ramli, anak Imam Ramli Ghayatul Bayan, seolah-olah dia kata makruh, kekal dengan makruh, melainkan dia kata orang puan yang ada problem, orang puan yang ada masalah lah, masalah kelemah yang dahsyat yang kuat ke, ataupun dia tak boleh nak berubat dah, rambut dia tu dah mula berguguran, pada ketika itu harus dia cukur bila karahah, tanpa hukum makruh. Naam. Haram tu ada ni tak? Ada apa tu? Ada sebab haram kan? Ya. Haram dengan tanpa izin kan? Tanpa izin. Haram tanpa izin suami. Berarti perbuatan orang puan cukur haram kecuali dengan izin. Mudah ceritanya. Faham tak? Maknanya suami izinkan dia. Suami suruh. Maknanya suami izin, suami suruh lah. Suami tak kira sama ada sebab berubat ke, sebab tak berubat ke, tapi ada izin daripada suami. Berarti seolah-olah ada itlak di situ, orang puan tak boleh cukur ke? Orang puan tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Banyak hukum dalam bab as-sawad, mewarnakan rambut dengan warna hitam. Mewarnakan rambut dengan warna hitam haram, tapi harus bagi orang puan biizni zauj, dengan izin daripada suami. Suami yang nak supaya diwarnakan rambut isteri dengan warna hitam, maka harus pada ketika itu. Naam. La ilaha illallah. Dan makruh lagi di sini diberi contoh lagi apa? Karaddi tibin wa raihanin ala man yuhdi. Maknanya dan seperti rad, menolak, makruh kita tolak wangi-wangian. Orang nak calik wangi, makruh kita tolak. Tib, wangian, makruh orang nak bagi wangian pada kita. Kerana apa? Dan juga raihan apa jenis wangian juga tak? Tib ni mungkin umum, semua jenis wangian. Raihan ni lebih khusus, wangian yang nama raihan. Tolak, orang nak cari minyak wangi, kita tolak tib. Sebab apa? Sebab ulama kata dia ni khafiful mahmal, dia benda yang orang mudah bawa, dan dia ni benda yang tak banyak kos. Ada orang dia nak infak, dia nak menyumbang hanya dengan minyak wangi je. Ada orang jadi minyak wangi je, orang susah minyak wangi, jadi dia mudah jadi berlakunya inkisarul qalb. Dan memang tak, kita kalau nak cari minyak wangi, tak boh, dia lain. Kalau kita nak bagi air, orang tak okey lagi.
Tapi kalau orang nak cari minyak wangi, tak nak. Soalan minyak wangi kita tu tak bagus. Minyak wangi kita tak baik. Jadi menyebabkan boleh berlaku inkisar. Sebab tu dia kata makruh. Yang nahi yang sarih, larangan yang sarih adalah pada hadis menolak raihan tu. Nabi SAW sebut daripada hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah man urida alaihi raihan, siapa yang dibawa, dibentang kepada dia, nak diberi kepada raihan, wangi-wangian raihan, fala yaruddu, maka janganlah dia menolaknya, fa innahu khafiful mahl, kerana dia tu benda ringanlah, benda mudah, wa tayyibur rih, dan baunya bagus. Maka jangan ditolak pemberian orang pada tayyib, wangi-wangian dan juga raihan. Naam. Dalam riwayat Bukhari pula, kana la yaruddu tayyib. Tu Nabi SAW dia sekali-kali dia tidak akan menolak tayyib. Dan ditambah lagi dengan riwayat yang datang serangkai ni, salasatun la turad, 3 benda yang tak ditolak. Tak ditolak 3 benda. Kalau orang beri hadiah 3 benda tak ditolak. Al-wasaid, bantal. Yang kedua ad-duhn, minyak. Yang ketiga al-laban. Jadi tambah. Ada berapa dah? Jadi ada 3 sini, 4 dengan apa? Tib. 5 dengan raihan. 5 dengan raihan. Ada 5 sini. 5 ni hak datang warid dalam hadis. 5. Raihan, at-tib umum, wangi-wangian yang bersifat umum tak tolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan tolak kalau orang nak cari wangi-wangian. Yang ketiga al-wasaid, bantal. Bantal, orang nak bagi bantal kita tak? Tak tolak kalau nak bagi bantal kita? Tak tolak. Cuba tengok kat luar ada tak orang nak mari jumpa ustaz? Ada. Cik Sabri ke apa? Jadi bantal lah. Orang nak bagi batal ni, nak bagi tidur, nak menginap kat mana-mana, orang bagi batal. Tak tolak lah batal, jangan tolak. Biar banyak peta pun. Maknanya cari benda lah. Jangan tolak batal. Sebab berasa hati kat orang. Tolak batal ni pun boleh menyebabkan berasa hati, maknanya batal kita tak apa lawa dah, teruk dah. Jadi ambil batal tadi, lapiklah dengan sesuatu supaya terjaga hati orang tadi. Lepas tu duhun, minyak. Itu semua khafif, benda-benda ringan lah, benda ringan yang sepatutnya tak tolak. Kalau orang nak beri, kita ambil. Ada orang nak buat kebajikan hanya pada benda-benda kecil, dia tak mampu nak buat kebajikan dengan benda-benda besar. Tak mampu nak buat kebajikan dengan benda-benda yang mahal, jadi dia boleh beri ni benda-benda ni, benda ringan, benda mudah, benda ringan dan juga benda mudah. Dan juga al-laban, susu. Ada orang dia memperolehi susu, tak payah pergi beli susu. Sebab apa? Dia ada kambing sendiri. Jadi dia nak sedekah, nak infak hanya dengan susu. Ni istilahnya benda-benda yang ringan. Imam As-Sayuti menghimpunkan dalam satu bait syair 7 apa dalam syair, anil Mustafa sab'un yusannu qabulaha, dalamnya ada Ghayatul Bayan. Anil Mustafa sab'un yusannu qabulaha, ada tu. Anil Mustafa sab'un yusannu qabulaha, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7 perkara yang sunat untuk diterima. Bila sunat untuk diterima, makruh tolak. Itu ada dalam satu syair yang dihimpun oleh Imam Sayyidi. Anil Mustafa yusannu sab'un yusannu qabulaha, 7 perkara yang sunat untuk kita terima. Idza ma biha qad athafa al-mar'a khullan, apabila satu orang kawan, orang yang baik nak beri hadiah kepada kita. Athafa maknanya ahda. Apabila ada satu orang kawan dia nak beri hadiah kepada seseorang, fahulwun, Imam Sayyidi tambah hulwun, manisan. Ada kuih halawiyat. Kalau kita nak beri manisan pada seorang, yusannu qabula, sunat. Ni benda ni kuih akak ke kuih hak manisan lah. Nak beri manisan jangan tolak. Wa albanun, nombor 2 susu. Nombor 3 waduhnun, minyak. Nombor 4 wisadatun, bantal. Nombor 5 warizqun lil muhtaj, rezeki untuk orang yang berhajat. Mana orang yang dalam keadaan dia berhajat ni, dia berhajat, dia nak kepada sesuatu,
Dia memang perlulah, dia nak perlu pada makanan. Tiba-tiba ada orang suruh beri makanan pada dia. Jadi al-afdal untuk dia yusannu qabuluha, sunat bagi dia terima kalau macam dia betul-betul berhajat. Ni di sini kata ulama, kalau kita berhajat, kita memerlukan orang bagi, sunat terima. Sunat terima. Ada orang bagi sesuatu kepada kita dalam keadaan kita ni memang perlu, kita ada banyak keperluan, maka pada ketika itu sunat yusannu qabuluha, sunat untuk kita terima. Itu nombor apa tu? Nombor 5. Nombor 6 watibun. Nombor 7 waraihanun. Tadi 5 tambah lagi 2 di sini hak dalam bait yang disusun oleh Imam As-Sayuti, tambah lagi hulwun dengan rizqun lil muhtaj. 5 hak sabit dalam hadis. Tambah lagi 2, Imam Sayuti mungkin ada sandaran dia. Benda ma yusannu qabuluhu wa yukrahu radduh, apa sesuatu yang sunat untuk kita terima dan makruh untuk kita tolak. Ada 7 perkara. Naam. Seterusnya kata Syekh rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa harramu khidab sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Nampak? Wa harramu, dan juga wa harramu, mereka mengharamkan khidab sya'r bisawad. Khidab iaitu menginaikan rambut bisawad, bisawad dengan warna hitam. Inai rambut ni sunnah, mewarnakan rambut yang beruban hukumnya sunnah, sunat. Dan yang paling afdal seperti dalam Busyra Karim, dalam Busyra Karim, dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang afdalnya dikata dengan warna apa? Launul ahmar wal asfar, warna kuning ataupun warna merah. Itu hak sunnah, hak afdal. Maknanya warna inai lah kalau hari ni, itu afdal. Tetapi harus yajuz bi ayyi laun illa sawad, harus dengan warna apa sekalipun melainkan warna hitam tak boleh. Mewarnakan rambut dengan warna hitam tak boleh, haram, terasa dia haram. Apa? Sama ada di rambut, di kepala ataupun di janggut kita dengan hitam, hukumnya haram. Tu asal. Dengan warna lain pun boleh, tak ada masalah. Warna hijau ke, warna ungu ke, boleh. Kita pernah tengok sampai Habib Huraidah Habib apa? Muhammad Atas di Masjid Baluk, masa tu Masjid Baluk Maulid, warna ungu janggut. Jarang tengok warna ungu ni kan. Biasa antara maut jarang. Ayuk rumah pun warna merah, ni warna ungu. Dia pakai apa tak tahu, keladi kot. Warna ungu. Seminggu lepas pada tu haul Habib Ali di Batu Pahat, warna hijau pula. Seminggu. Jadi mungkin dia ada bawa ada alat lah, jadi boleh. Cuma kita ni pelik lah, ada benda-benda kita ni yang amalan sunnah tapi orang Islam tinggal lah. Janggut, uban. Dia cerita uban, rambut yang beruban, janggut yang beruban. Jadi sunat tutup uban tu, dengan color, sunat. Jadi memang ada benda-benda sunnah kita ni yang orang lain pakai, orang lain tinggal. Sebab tu, tapi bila awak mari ke tempat kita jadi pelik, tak? Awak mari ke tempat kita jadi macam benda tu satu benda yang pelik. Macam kita kata Allahumma salli ala Muhammad, macam kita kata hari ni lah, kita kata bab inai ni hari ni yang pakai geng-geng buat color rambut ni lah kan. Memang boleh, tapi kalau beruban lah, itu sebenarnya mengalirkan. Kalau beruban, kalau beruban sunat kita colorkan. Yang tak bolehnya wa harramu khidab sya'rin, kata Syekh Ibn Ruslan, haramlah mewarnakan rambut dengan warna hitam li rajul mutlaqan. Warna hitam bagi lelaki memang haram, tak boleh. Lelaki mutlak tak boleh. Wa imra'ah, dan juga ada pun bagi perempuan bi ghairi izni haliliha, boleh jadi haram mewarnakan rambut dengan warna hitam tanpa izin haliliha. Kembali pada isu tadi, bi ghairi izni haliliha, suami dia ataupun tuan dia.
Tapi fa in azina laha, dia izin, dia suka isteri dia mewarnakan rambut dengan warna hitam, isteri dia berubah dah. Dia suka isteri dia warna hitam lah, color lah warna hitam, dye, jaza. Hukum ni pada ketika itu adalah harus. Tambah satu lagi, bila ada keadaan mewarnakan dengan warna hitam tu hukumnya harus, la lil jihad, tak haram jika tujuannya adalah untuk jihad. Maknanya fala yuhramu al-khadbu bis-sawad, atau fala yahrumu, tidak haramlah mewarnakan rambut, mewarnakan janggut dengan warna hitam. Kenapa tujuan illah di situ? Illah di situ kalau orang tua nak pergi berjihad, jadi supaya bila dia warnakan janggut dengan warna hitam, jadi perbuatan tersebut boleh irhabil aduwi, ilhab, memberi ketakutan kepada musuh. Musuh akan insya-Allah akan merasa sedikit gerun lah. Nak pergi perang ni putih belaka tak? Orang Israel tak takut dia pergi balik, kata. Nak lawan apa ni, putih atas putih bawah putih. Jadi kalau hitam ni, orang tua pun kalau dia ubah putih tiba hitam, oh nampak muda. Itu tujuannya li irhabil adu. Naam. Ya. Orang perempuan pakai inai. Nampak soalan sampai pada waktunya. Faedatun. Qala al-allamah al-Masjid rahimahullahu ta'ala fil ibab. Ni soalan pakai inai. Qala al-Ajli wa yahrumu khabdu yaday rajul. Haramlah menginaikan dua tangan lelaki dan dua kaki lelaki bihinna, dengan inai, wa nahwi, dan apa saja. Haram orang lelaki haram pakai inai. Wa tabi'ahu an-Nawawi, mengikut kepada pandangan ni adalah an-Nawawi. Wa kalamu sahibul bayan, dan dia kata wa kalamu sahibul bayan wal Mawardi wal Rafi'i wa ghairuhum yaqtadi al-hil. Tapi ada pandangan ulama, iaitu sahibul bayan, pengarang kita al-Bayan, Imam Mawardi, Imam Ar-Rafi'i, dan selain mereka, percakapan mereka, penulisan mereka dalam kitab seolah-olah menggambarkan kepada halal inai ini kepada orang lelaki. Jadi di sana ada khilaf lah, ada khilaf. Al-Ajli dan diikuti oleh Imam Nawawi menyatakan haram, kerana ada unsur-unsur at-tashabbuh bin nisa. Orang perempuan halal lah at-tashabbuh bin nisa. Tak apa. Cuma orang perempuan ni dia akan jadi apa kalau kan aurat orang puang, hak asal aurat orang puang ni kan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan juga seluruh tubuh tu asal dia, seluruh tubuh. Maknanya illa ma zahara minha, itu kecuali apa yang zahir tu bentuk je. Macam kalau orang perempuan dia pakai kain tu, burqa ke apa kan, nampak je dia punya bentuk. Itulah illa ma zahara minha. Ni hak diamalkan di Hadramaut apa, illa ma zahara minha tu je. Orang perempuan tu nampak bentuk. Jadi semua ni tak boleh dah. Tangan tak boleh. Jadi kalau ketika tu di atas pandangan ni, maknanya tangan tu aurat, muka tu aurat, mata tu aurat. Tu yang Hadramaut tutup terus, pakai pandangan hak pertama, pandangan Imam Nawawi lah. Imam Nawawi seluruh tubuh, tak ada pengecualian. Dalam salat, ketika tak ada ajnabi tu, yang dalam salat tu yang kata aurat salat kecuali seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan, salat. Tapi indal ajanib, di luar ni khalas seluruh tubuh. Tapi pandangan yang menyatakan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan, itu pun tangan, maknanya zinah, perhiasan di atas tangan tu lain pula. Perhiasan di atas tangan suatu benda yang tak boleh ditunjuk. Lepas tu orang kata muka lah, kata muka, tapi bukan perhiasan yang di atas muka pula. Perhiasan atas muka ni, kalau kata muka, jadi boleh tak kita tengok apa gincunya, kita tengok hijau-hijaunya, kuning-kuningnya di sini, boleh tak? Tak boleh. Sebab itu yang bolehnya muka tu. Sebab tu
inai yang ni, hak yang kata orang pakai yang diukir ni. Diukir ni maknanya kalau untuk ketika bihadratir rijal, walaupun atas pandangan kecuali muka dan tapak tangan, tapi dengan kehadiran orang-orang lelaki ajnabi, maka hukumnya pada ketika itu masih haram. Ya. Lepas tu pula ditambah lagi dengan apa? Dari menyerupai kepada amalan-amalan orang kafir, orang Hindu. Maknanya orang puang yang dia melukis. Melukis masih lagi haram kalau apa dengan, kalau kita kata bukan daripada itu, bukan daripada amalan orang Hindu lah, kita kata tak, dia tidak ada tasyabuh macam orang duk bahar inilah. Dia kata cap ni, topi ni, dia kata waktu Syekh menulis kitab tu zaman dulu, masa tu topi ni amalan orang kafir lah. Waktu Syekh tulis antara benda yang haram dipakai kerana tasyabuh dengan orang kafir adalah topi sudu. Tapi hari ni dia kata topi sudu ni dah tak tasyabuh dengan orang kafir. Wallahualam. Dia kata maknanya topi sudu ni orang pakai bagi tujuan apa? Melindungi daripada panas terik, dah jadi satu pakaian yang umum. Jadi adat. Jadi ketika tu dia kata pakai topi sudu tak seperti pandangan yang mula-mula ada orang ulama menulis dalam kitab-kitab jauhi, tapi sesuai dengan adat pada zaman tersebut. Penjajah yang dia memang pakai topi. Jadi seolah-olah kalau kita orang Islam pakai topi, seolah kita tasyabuh dengan dia. Jadi topi dia dah tak jadi hak eksklusif orang-orang kafir. Jadi agak-agak kan okey, boleh gitu. Maknanya kalau topi dah tak jadi hak eksklusif orang kafir, dia dah jadi sejenis pakaian lah. Pakaian umum lah. Bila pakaian umum, bismillah lah. Tak ada masalah lah kan. Ada perintah Allah suruh kita pakai pakaian, pakai perhiasan. Tapi kalau topi itu masih kekal sebagai sebenarnya at-tashabbuh bil kuffar, maka haram. Tak boleh lah pakai. Sebab okey. Tak apa. Tak apa. Tak ada masalah. Dan kembali pada tadi lah, maksudnya satu sudut kita kata dia ada dua keadaan. Satu tadi dari segi sudut kita kata aurat, okey, lepaslah aurat. Pasal apa? Dia akan tutup ketika saat berada di sisi lelaki ajnabi, dia tutup pasal dia pakai sarung tangan. Okey, yang kedua perbuatan. Dari segi sudut perbuatan tu, adakah menyerupai kepada tashabbuh bil kuffar? Kalau kita kata dalam bab macam topi tadi, tak, kita kata tak, maknanya sekarang ni inai ni dah jadi bukan hak eksklusif orang kafir, tapi dia ni dah jadi umum lah, trend. Jadi ulama-ulama akhir zaman ni dia berani buat keluar fatwa. Dia berani. Jadi itulah isunya. Isunya di situ. Belakang. Pakai sarung tangan lah. Memang ada tutup kan. Tapi ada okey kan. Tapi dia memang okey. Mungkin dah jadi adat. Nak tahu asal usul tu dah, asal usul. Jadi betul tak benda tu daripada asal usul apa Hindu. Berkembali kepada bab asal usul. Macam hari ni keluar dalam artikel-artikel lah, memberi penghormatan dengan tangan diletakkan atas dada ni, dia kata Yahudi, Ilmuniti. Jadi kena tahu asal usul lah. Jadi sebenarnya orang kalau berhadapan dengan seseorang, macam sebelum Covid lagi, kalau kita jumpa dengan orang yang tak boleh kita salam, macam orang puang ke apa, kita pun macam kita tak boleh salam kan. Maknanya kita ada beri satu penghormatan lah. Gitu ke kan. Bila tak boleh salam. Jadi kalau nak kata haram, kena pastikan dulu taksil dia. Jadi betul tak benda tu daripada benda yang eksklusif kepada orang-orang Yahudi. Kena buat kajian lah. Kena duk bahas fiqh tahawulat ke benda
Kena cari kalau orang yang duk bahas mendalamilah tentang ilmu-ilmu ni sebelum kita nak hukum kan. Dan hari ni bila kita berada di hadapan seorang, walaupun tak boleh musafahah lah, macam seolah nak dialogkan daripada musafahah, tapi memberi salam, melafazkan dengan salam masih tak ada halangan. Tak ada halangan. Bahkan kalau kita tengok arahan daripada kerajaan, dia tak suruh pun letak tangan atas dada kan? Ke ada? Tak ada. Digantikan dengan tak ada arahan, maknanya musafahah tu dengan letak tangan atas dada. Macam hotel lah. Tanda penghormatan lah. Orang buat tu gambar tu di Hadramaut pun banyak macam tu kan. Kan? Maknanya ya, maksudnya kena bahas lah dulu. Ataupun dia dah tak jadi hak eksklusif kalau ada. Sebab apa? Hari ni orang tanda penghormatan pada seorang yang tak boleh nak dia bersalam, dia telah buat isyarat. Nampak? Bukan senang nak meyahudikan orang ni. Dah ada benda yang dah clear dah Yahudi, jadi tak Yahudi kan? Ada benda-benda yang memang ni daripada Yahudi punya, dia tak nampak sangat Yahudinya, tapi ada benda-benda yang halus ni. Dan banyak lagi perjuangan lain lah. Kita nampak banyak lagi isu-isu lain yang berkait dengan musim Covid ni. Kita nampak banyak lagi isu lah, isu soft. Jadi bila isu soft semayang hari ni, bila kita tengok sepatutnya bila darurat tu dah makin ringan, jadi hukum sepatutnya dah makin meluas dah. Dia dah tak disempit. Sebab apa? Darar tu dah makin, kemudaratan tu dah makin dah meringan, dah makin tak ada, dah makin menghilang. Jadi kalau ikut pembahagian kesihatan pun hari ni, MKN dah ada buat pembahagian zon hijau, zon kuning, zon merah. Jadi sembahyang berjemaah sepatutnya dah ada zon juga. Dia pun ditentukan dengan zon. Ada tempat yang berada di zon hijau, sembahyang jemaah dia dah makin lebih terbuka lah. Lebih dekat lagi, lebih kita akan sempurnakan lagi. Tempat yang makin molek, sembahyang dia akan jadi makin sempurna. Jadi tu kalau ikut kaedah Islam. Dia kata ad-daruratu tuqaddar. Darurat itu mesti dikadarkan. Dia bukan darurat sampai bila-bila. Ini 8 bulan dah ni darurat ni. Dia tak sampai bila-bila. Darurat mesti ada kadar, sebab ada naik turun. Jadi keadaan sekarang ni pun ada pembahagian zon. Jadi sepatutnya solat jemaah kita, soft semayang kita pun dah ada dah perubahan. Sebab yang kita khawatir dalam kita mematuhi SOP ni, kita khawatir ada usaha-usaha mematikan syiar. Dia bukan tak bagi orang semayang, tapi usaha dia nak mematikan syiar salat, syiar orang Islam. Bila manusia orang Islam sepatutnya dalam darurat, dalam masyaqqah, kesusahan, ada di sana syariat istisqa. Istisqa ni kumpul seramai orang, sehingga binatang-binatang pun buat datang, orang sakit buat datang, supaya masing-masing bermunajat kepada Allah, minta diangkatkan bala dan diturunkan rahmat dengan perhimpunan. Jadi hari ni kita khawatir sembahyang ni dia kata kamu sembahyang, kita tak halang mereka sembahyang, tetapi kita akan menjadikan sembahyang mereka tidak ada kualiti. Jadi seolah-olah kalau kita kata, oh ni orang ni tak bagi sembahyang, tak, kami bagi sembahyang. Memang dia bagi kita sembahyang, tapi sembahyang kita tak roh dah. Sentiasa kita bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan sunnah Nabi Sallam, yang dia minta dalam sembahyang ni rapatkan saf. Ini ada perintah, bukan saya saja kita buat. Jadi kamu berdoa lah, tapi kamu berdoa sendiri, kamu tak payah berdoa ramai-ramai. Jadi kita khawatir ada usaha untuk nak mematikan syiar. Dan bila umat Islam lama berada dalam keadaan
lama berada dalam keadaan semayang jauh, sehingga hari ni kita nampak ramai orang dah pergi pada zon selesa. Dia suka semayang jauh ni, jadi macam sedap. Yang kata orang kita pun lama-lama jadi sedap juga. Maknanya semayang Jumaat tu duduk, oh sedap, orang tak ngacar, sedap duduk sini, sedap pada benda yang menyalahi sunnah. Ini bahayalah. Ma'al murur zaman, bersama dengan zaman berlalu, masa makin berjalan, masih tak ada pembaharuan, kita takut umat Islam ni jadi makin ke belakang. Sebab apa? Sebab apa dia ni, selesa, sehingga banyak hari ni masjid surau, AJK masjid surau, dia dapat tengok mereka buat kiraan. Mereka buat perbandingan sebelum Covid dengan selepas Covid. Walaupun masjid dah dibuka secara rasmi dan dibenarkan untuk orang datang solat apa semua, hak 200.5 jadi 100.5. Dan ramai mana orang Islam hari ni yang tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi kesan ramai tak pergi sembahyang. Jadi kesan ni memerlukan pemulihan yang jangka masa panjang ni. Dalam keadaan kita masih tak habis lagi, tak sempurna pun lagi sembahyang kita ni. Jadi sebab itu kita khawatir sebenarnya, kita bimbang, takut ada usaha. Walaupun kita mengikut SOP ni lama dah, tapi dalam masa yang sama perlu ada lah ni orang-orang yang berautoriti lah, orang berautoriti dalam agama. Baik, okey. Contoh pada anak-anak kita lah. Anak kita tempel, ayah kita tak dapat, nanti dia tak dapat. Dia pun dapat. Contoh pada anak-anak, betul? Ayah kita tak salam dulu, baru salam. Salam, musafahah. Jadi ada banyak benda yang bertentangan dengan sunnah. Hidup kita sentiasa berlawan dengan sunnah Nabi, dengan perintah Islam. Jadi kejayaan mana yang kita nak cari? Kejayaan mana yang boleh terhasil dengan pelanggaran kepada sunnah Nabi? Maksudnya kejayaan sahabat bila dia tinggal satu sunnah tinggal, dia jadi tak berjaya. Satu sunnah siwak ditinggal, terus jadi tak berjaya. Bila tinggal satu sunnah, kita ni ya Allah, bukan tinggal sunnah, kita berlanggar, kita melawan arus sunnah. Kejayaan benda yang kita boleh capai hari ini dengan pelanggaran sunnah. Lepas tu manusia hidup dalam ketakutan. Seolah ada usaha-usaha yang terancang. Kita ni jadi takut, kita jadi tak boleh nak pergi, takut. Banyak orang tua tak mari masjid sebab takut Covid kata. Dia takut, mana kena mari takut jakit, takut dah nak kat masjid, banyak Covid ni masjid. Jadi dia takut, dia macam dia jadi ketakutan dalam masyarakat. Nak salam orang tak mau, nak jumpa orang takut, dia hidup dalam ketakutan. Ini bukan kehidupan yang sakinah ni. Hidup dan takut tengok orang batuk sikit, amat takut, mati dan kadang ketakutan. Mana kalau orang batuk sikit, sudah satu masjid tengok, mana batuk ni, selama ni molek batuk, lain ni tak boleh batuk, lain ni tak boleh batuk. Dengan penceramah tak boleh batuk, penceramah takut nak batuk. Takut, kalau nak batuk gitu mana minum air, takut je, jadi tanggapan jadi tak baik ya. Allahu Akbar, macam-macam sekarang. Baik, babul wudu, termasuk pada bab wudu sikit. Qala al-musannif, berkata pengarang rahimahullah, mujibuhul khariju min sabili ghaira maniyin mujibit taghsili kadza zawalul aqli la binawmi kull mumakkinin wa lamsu imra'atin rajul la mahramin wa hailun lin naqdi kaf wa massu farji basharin bi batni kaf wa ikhtira min aklin lil lahmi juzri wa ma'yagini hadathin aw tuhri. Baik, al-wudu iaitu dengan kita baca dengan dham, maknanya al-wudu maknanya isim lil fi'il lah. Kalau wudu nama bagi perbuatan wudu itu, perbuatan ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, itu dipanggil wudu, perbuatan. Adapun al-wudu alladhi nama bagi yutawadda bihi, nama bagi
benda yang kita ambil wuduk dengannya. Itu dia panggil wuduk, air lah. Wuduk ni air. Baik, mujibuhu al-kharij, yang mewajibkan wuduk ini apa? Al-kharij min sabil. Al-kharij min sabil, yang mewajibkan wuduk itu adalah yang keluar daripada sabil, iaitu yang keluar daripada jalan. Maknanya yang keluar daripada jalan ni sama ada qubul ataupun dubur. Sabil di sini maknanya sabilain, qubul dan juga dubur. Mujibuhu, apa yang mewajibkan wudu, al-kharij min sabil. Naam. Jadi di sini ulama bahas juga tentang ada wajib terus ambil wudu. Maknanya dia wajib muwassa' ke ataupun wajib mudayyak. Sebab wajib muwassa' ada wajib tapi luas, ada wajib tapi sempit. Jadi adakah wajib terus ambil wudu? Sebab tu dia kata pada selain daripada solat, wajibnya itu wajib muwassa'. Siapa batal wudu, tak apalah, dia wajiblah ambil wudu. Wajib, tapi wajib tu luas lah, nanti dekat-dekat nak masuk waktu solat. Tapi kalau nisbah pada solat, bila dah masuk waktu, itu dah jadi wajib tapi mudayyak. Dia anggap wajib itu ketika tu dah sempit dah, ada dah masa dia, tempoh dia. Kamu kena ambil wuduk sebab kamu nak sembahyang. Tapi kalau bukan berkaitan dengan solat, jadi wajib di situ kata ulama dia dah jadi seperti wajib apa? Wajib muwassa', wajib yang luas. Naam. Baik. Ghaira mani. Dia kata min sabili ghaira maniyin. Jadi apa saja yang keluar daripada dua jalan, sama ada benda yang mu'tad atau ghair mu'tad. Waktu kita dah mengaji semua lah, sama ada benda yang biasa keluar seperti najis, ataupun benda yang tak biasalah seperti ulat ke, seperti darah, benda yang tak biasa keluar. Itu semuanya membatalkan wuduk, mewajibkan untuk kita ambil wuduk. Sebab itu semua membatalkan wuduk. Benda yang keluar al-kharij min sabilain, yang keluar daripada dua jalan. Kemudian ilaha illallah, kharij min sabilain, maknanya yang keluar tidak daripada dua jalan, keluar pendarahan hidung, telinga, bekam, maka itu tak membatalkan wuduk. Ghaira mani, iaitu selain daripada mani. Mani yang keluar daripada orang yang ambil wuduk, selain daripada mani mujibil tersil, selain daripada mani yang mewajibkan mandi, mandi. Jadi kalau yang keluar itu mani, dia tak batal wuduk. Maknanya sebab bila mani yang keluar, wuduk tak batal, kerana kat situ dia panggil aujaba ma'zamul amrain, kerana dia dah jadi mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada dua perkara. Ada benda yang lebih besar daripada dua perkara. Di situ seolah-olah bila keluar mani, umumnya keluar tu umum, betul tak? Umumnya keluar, tetapi kat situ ada khususnya yang keluar tu mani. Dan antara a'zamul amrain ni, antara mandi dan juga wudu, yang besar adalah mandi. Jadi bila mani itu dah telah menyebabkan mandi, fala yujibu adwanahuma, maka tak mewajibkan, maknanya tak membatalkan benda yang lebih rendah daripada dua perkara tadi, iaitu apa? Iaitu wudu. Jadi tak batal wudu. Jadi dikata la ilaha illallah, mana dia kata bila dia mewajibkan a'zamul amrain wa huwa al-ghusl. A'zamul amrain, benda yang besar daripada dua perkara, iaitu mandi.
bi khusus kaunihi maniyan. Ini soalan macam takhsis lah. Semua benda yang keluar daripada dua jalan sepatutnya batal wuduk, betul tak? Itu umum. Umumnya dia keluar, tapi sebab ada takhsis, khusus dia apa? Sebab benda yang keluar tu adalah mani. Ada cerita pula mani. Siapa yang keluar mani, maka wajib atas dia mandi. Antara mandi dan wuduk, yang lebih besar adalah mandi. Jadi bila dah wajib mandi, maka jadi tak wajiblah untuk wuduk. Jadi wuduk tu dia tak batal. Nampak? Wuduk itu tidak batal. Dia buat apa ni, kalau dalam Wayatul Bayan ni banyak. Ni Imam Ramli baru dia banyak nak bercakap sini. Dalam bab-bab lain dia tak apa nak cakap. Bila masuk fiqh tu, dia semangat lalu. Panjang syarah dia. Baik, dia kata apa? Okey. Ambil lagi contoh-contoh yang seumpamanya. Dia kata seperti zina muhsan. Berzinanya orang telah berkahwin. Ni nak buat contoh. Hak gini, buat mandi sebab bila dah ada mandi, maka wuduk tak wajib. Pasal wuduk dia lebih kecil daripada mandi. Fala yujib adwamna. Dia kata seperti zina orang muhsan. Okey. Jadi bila zina orang muhsan ni, dia seolah-olah bila zinanya orang yang telah berkahwin, jadi kat sini mewajibkan salah satu daripada benda yang besar, benda yang paling besar yang akan jatuh hukum kat sini. Kita ambil hukum benda yang paling besar daripada dua hukum hudud. Di situ ada dua hukum hudud. Dia asalnya wa huwa rajam bi kauni zina muhsan lam yujib adwana bi kauni zina. Maknanya asalnya zina kena hukum. Betul tak? Jadi dua, orang yang tak kahwin dengan orang yang kahwin. Asalnya zina ni kena sebab lah. Asalnya zina ni kena sebab. Siapa yang zina kena sebab. Tu umum. Siapa yang zina kena hukumnya sebab. Tapi bila mari zina, betul zina, tapi tak cukup sebab tak boleh saja. Sebab apa? Zina kepada kita itu ada taksis, ada benda yang lebih khusus. Bukan zina saja ni, tapi zina yang datang daripada muhsan, orang telah kahwin. Jadi tak cukup dengan sebab. Asal umum hukum zina ni adalah sebab. Jadi fala yujib adwamnahuma. Hak hukum rendah tak jadi. Jangan, tak payahlah siapa jadi double pula. Tak payahlah. Maknanya nak kena rejam juga, nak kena sebab. Dah tak? Rejam saja. Sebab tak payah. Faham tak? Wajib absar. Nak bagi double lah? Tak. Fala yujib adwamnahuma. Maknanya tak wajib hak rendah. Hak kecil tak wajib. Macam tadi lah. Jadi tak batal wuduk. Pasal bila dah mandi dah, wuduk tak batal lah. Cuma wajib mandi lah. Cuma faedah apa tu? Faedah apa wuduk tadi? Boleh buat apa? Dia tak mandi wajib lagi, tapi ada wuduk. Ambil faedah dia. Boleh buat benda dengan wuduk dia? Sembahyang boleh? Tak boleh benda. Tak boleh buat apa lah juga. Tapi wuduk ada. Nak sembahyang tak boleh, nak buat apa. Cuma dia akan dapat satu faedah kat situ apa? Mana waktu dia mandi junub dalam keadaan berwuduk. Itu dapat sunnah. Dapat sunat di situ bahawa dia mandi junub dalam keadaan wuduk ada. Kan kita kalau nak start mandi junub, kita ambil wuduk. Kan? Jadi dapat faedah kat situ. Itu fala yujib adwana wa huma. Tu kaedah tu. Li'annahu ma aujaba a'zamal amrain. Itu amrain. Kalau dalam bab hudud, li'annahu ma aujaba a'zamal hududain. Benda yang lebih besar daripada dua jenis had. Amda antara rejam dan juga sebat. Maka ini sebab zina muhsan. Khusus, dah dia khusus zina muhsan ni. Pada ketika tu tak wajib kecil, kita rejam saja. Maka tak payah rejam dan juga sebat. Baik. La ilaha illallah. Macam dia kata beranak tak basah beranak tapi tak ada keluar basah. Samalah. Manakala ikut asal hukum beranak ni,
apabila orang tu beranak, maka dia wajib mandi. Betul tak? Bila wiladah, bila lahir, maka dia wajib mandi. Tapi kalau ada orang tu dia beranak bila balal, tak ada kebasahan, tak ada kering, maknanya tak basah langsung, kering je. Jadi mana status dia? Status dia dekat situ, dia ada umum dan juga ada khusus. Ada umum dan juga ada khusus. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mujibit taghsil tu, apa ta'liq dia? Apa tujuan Syekh Ibn Ruslan tulis mujibut taghsil? Maknanya selain daripada mani, yang keluar yang membatalkan wuduk adalah bila keluar selain daripada mani. Selain daripada mani yang sifat dia mujibut taghsil. Selain daripada mani yang sifatnya mujibut taghsil. Mani yang mana yang kata wuduk tak batal? Mani yang mewajibkan mandi. Sebab ada mani yang tak mewajibkan mandi. Bila mani tak wajibkan mandi, dia batal wuduk. Ada mani keluar tak wajib mandi. Ada? Mani macam mana? Mani istidkhal. Mani yang dimasukkan sekali lagi. Faham tak? Mani istidkhal ni dia suntik. Dia ambil air mani, dia suntik kat kemaluan dia, lepas tu keluar. Mani luar dia suntik kat kemaluan dia, lepas tu keluar mani tu. Keluar tak mani? Keluar. Tapi itu bukan mani dia. Itu bukan mani yang mewajibkan tak wajib mandi tu. Tak wajib mandi. Sebab itu mani yang istidkhal, yang dimasukkan balik. Sebab tu kan dia buat syaratkan mani yang wajib mandi ni mani yang kali pertama. Maknanya kali pertama di situ hak yang mula-mula dia keluar tu. Tapi kalau yang dah kali kedua, ketika itu dah tak wajib mandi. Dah kali kedua maksudnya mani yang keluar dia masuk dalam alat suntikan, dia suntik masuk. Ambil tujuan wallah alam saja nak buat gitu. Nak suruh keluar sekali lagi. Bila keluar sekali lagi tak wajib mandi, tapi membatalkan wuduk sebab keluar. Sebab tu dia kaitkan mani mujibit taghsil. Mani mana yang menjadikan tak batal wuduk? Keluar mani tapi tak batal wuduk. Mani, dia kata mani yang tidak mewajibkan mandi. Maknanya mani yang mani manakah yang menyebabkan orang itu dia wajib mandi tapi wuduk dia tak batal? Iaitu mani yang mujibit taghsil, mani yang mewajibkan mandi. Kalau mani masuk macam orang puang, dia kata orang puang selepas daripada bersetubuh dengan isteri suami dia, tiba-tiba ada keluar mani. Kena tengok. Kalau sekiranya dia mari daripada dalam, ada percampuran dengan mani dia, maka wajib mandi semula. Tapi kalau mani tu dia ni dah berada di bahagian luar, tapi ada lebihan mani yang bukan datang daripada bahagian dalam, maknanya hukum dia pada ketika itu dia hanya membatalkan wuduk tapi tak mewajibkan mandi. Sebab kalau keluar daripada bahagian dalam, dianggap itu mani yang ada percampuran. Maknanya bukan mani suami dia. Kalau mani suami dia tak wajib. Yang keluar tu mani suami dia, memang dia tak wajib, tapi takut dah ada percampuran dengan mani dia sendiri. Jadi pada ketika itu mewajibkan mandi. Sebab tu dia letak ta'liq di situ mujibit taghsil. La ilaha illallah. Kaza zawalul aqli. Demikian juga ambil lagi yang membatalkan wuduk, zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal di sini, kalau nak umumnya lagi, zawalut tamyiz lah, hilangnya tamyiz. Sebab bila sebut hilang akal ni macam diitlakkan hanya kepada gila saja, tapi ada benda yang bukan gila tapi hilang akal. Sebab tu kalau buat zawalut tamyiz, hilang normal, hilang sifat normal. Sebab gila, ighma, sebab dia pengsan, sebab dia seker ni mabuk. Mabuk ni, mabuk sebab minum minuman keras, mabuk, cakap yang mengabang, mabuk. Ataupun seperti tidur ni pun hilang tamyiz juga. Tak dapat nak buat satu perbezaan pasal sedang tidur.
Ni semuanya ulama kata masuk dalam kategori zawalul aqal. Bila hilang tamyiz, pada ketika tu dia hilang rasa. Sesuatu keluar, orang gila, orang pengsan sebenarnya keluar tapi tak sedar. Tak sedar sebab dia tak dapat nak beri satu pertimbangan yang wajar. Dia keluar tapi tanpa rasa. Dia tak rasa dia keluar. Macam orang tidur. Orang kalau tidur sekejap, al-ainan wika usah, Nabi kata. Dua mata ni dia seolah-olah pengikat kepada lubang dubur. Dua mata ni dia punya ikat dia. Lubang dubur kita tu dia terikat dengan dua mata kita. Kalau dua mata kita celek, lubang tubuh kita tu terikat. Celek. Gini tak? Nak ketuk berasa. Tapi bila mata terpejam, lubang ni dah tak ada ikat lah, dia terbuka. Dia auto. Dia pakai sistem auto. Orang baring walau sekejap je baring. Sekejap je, maknanya memang betul-betul tidur sekejap lah. Berapa minit tidur? Batal sebab apa? Sebab sebenarnya keluar sebab masa tu terbuka. Nabi kata al-ainan wika usah. Dua mata ni kunci. Dia penutup, pengikat kepada as-sah, lubang dubur tu. Sebab tu orang duduk memakin tak batal. Sebab lubang dubur tu walaupun dia tidur, tapi lubang dubur tu masih tertutup, terhimpit. Dihimpit oleh dia punya punggung dia. Dia tak nak gerak. Dia kan nak ketuk duduk sila ni tak lepas. Kalau orang boleh buat hebat. Maknanya sambil duduk sila boleh ketuk. Macam mana gaya buat tu? Dia pasal apa? Punggung dia tu menutup rapat dan dihempak. Tekanan di atas sesuatu. Walaupun kursi yang jarang tak boleh ketuk. Bukan isu kursi tu berlubang. Punggung dia tak berlubang. Mana orang kata dah kalau kursi berlubang ni, ada orang mari soalan itu ada. Kalau kursi berlubang ni bukan isu berlubang, isu punggung tu tertutup, dia hempak, tertindih di atas sesuatu. Pada ketika tu dia tak boleh nak keluar. Sebab tu tak batal, kata Ibn Hajar, walaupun dia bersandar di atas sesuatu. Mazhab Syafi'i, walaupun asnada ila syai' law zala saqata. Kalau jatuh benda ni dia pun jatuh. Kuat nyanda, maknanya nyanda kuat. Kalau rebah ni dia pun rebah sekali. Walau gitu sandaran sekali pun tak batal dalam mazhab Syafi'i. Nampak dia kata al-ainan wika'us sah faman nama falyatawadda. Tu kata Imam Ramli. Ni bagus ni, bab ni kita dah mula kena baca daripada kitab ni banyak ni. Banyak ni. Wa wika'uhu hifadhuhu. Mana pengikat daripada keluarnya sesuatu la yash'uru bihi. Wal ainani kinayah 'anil yaqadhah. Wal ainani dikata dia adalah kinayah, nama samaran kepada yaqadhah, sedar. Orang kalau sedar, kesedaran dia tu mengikat lubang dubur dia tadi. Kita kan nak ketuk rasa. Memang berasa, mesti akan ada rasa nak ketuk. Lepas tu ketuk lah. Ada baru kita lepas rasa tu. Makna al-ainan di sini adalah kinayah kepada yalqazah. Wala yadurru fi an-naqs bi zawal al-aqli alladhi huwa mazannah li khuruj al-kharij. Naam. Okey. Kemudian dia kata apa? La binaumin. Mana yang batal, yang hilang akal, hilang tamyiz. Sebab tu ulama kata mengantuk tak hilang tamyiz. Mengantuk, nu'as tak hilang tamyiz, dia tak hilang kewarasan. Orang mengantuk ni sebenarnya masih sedar, cuma dia tak dapat beri perhatian dengan baik. Orang kalau tidur dia dah tak sedar dunia sekeliling dia. Alamatun naum ar-ru'yah. Tanda tidur, alamat-alamat tidur adalah mimpi. Kalau mimpi tu tidur lah. Kalau ngantuk, dia kata kalau ngantuk dia masih mendengar
kalam orang yang bercakap di keliling dia. Itu tanda mengantuk. Biasa kalau orang ngantuk ni yang dia terengguk-engguk dah dia. Tengguk. Akak turun. Hak tu mengantuk pasal dia dengar lagi. Kalau dalam kelas ngaji ni maksudnya orang ngaji dengar tapi tak faham. Kalau dalam kuliah ni dengar tapi tak faham dah. Pasal dia mengantuk. Biasa kalau tidur dia senyap lah. Dia senyap, patah tekuk. Tegak dah senyap. Wa illam yafhamuhu. Hak ni tak batal wuduk. Mengantuk tak batal wuduk. Kalau dalam solat mengantuk tak batal wuduk. Mengantuk. Ada orang mengantuk naik kiri kanan dalam solat. Subuh budak-budak tahfiz ni, budak-budak tahfiz. Kiri kanan. Tak. Mana kalau tayat akhir tu kepala duduk atas bahu orang. Budak tahfiz. Kena molek waktu sujud dah tak ngantuk dah, tidur. Rakaat pertama tidur dah. Ada budak-budak sini. Dulu lama. Sujud dia tidur daripada start sujud sejadah. Sujud sejadah tu dia tidur. Lama sujud. Jadi orang kata masya-Allah budak ni hebat. Maknanya orang dah baca habis sejadah, orang dah pergi pula sujud pula, orang dah mari rakaat kedua baca insan, dia duduk sujud sejadah. Siapa habis sembahyang? Habis sembahyang budak Ustaz dia tak bangun-bangun sujud. Kita deboiknya arwah dah. Rupanya tidur. Daripada sujud sejadah. Itu batal Itu kan ngantuk. Baik. Okey. Kemudian dia kata la binaumin, bila hilang waras tapi tak batal, iaitu la binaumi kullu, tidak dengan tidur setiap orang yang mumakkin, yang tetaplah makin. Mumakkin maknanya tetaplah al-yatayhi min maqarrih. Al-yatay dua punggung dia daripada tempat duduk dia tu. Ulama kata walau di atas tunggangan, selagi tetap, maknanya tak mestinya sila. Dia tak mesti sila, dia penting tetap. Walau atas tunggangan, atas motor tak atas, selagi tetap pada punggung. Li'amni, kerana keamanan pada ketika itu daripada keluar suatu. Walau dia tidur dah tak terikat dah, tapi ditutup dengan punggung dia, pada ketika itu tak batal. Apa lagi kata La ilaha illallah. Walaupun muhtabi muhtabi banyak Imam Ramli bersebut muhtabi, habwah duduk ihtibak, duduk yang ikat pinggang. Maksudnya punggung duduk bawah tapi lutut terakak sikit. Orang duduk ikat dia panggil ihtibak, muhtabian. Duduk muhtabi, Imam Ramli kata tak batal. Ihtibak tak batal. Yang penting punggung baca kekal. Tapi kalau terlalu tinggi nampak bawah tak? Terlalu tinggi tak lepas. Tapi kalau ihtibak sikit akak gini, biasanya orang ihtibak ni dia tak bawah kan, dia akak. Kalau gitu tak apa. Nampak? Tak batal. Jadi oleh kerana itu disebutkan, kata Anas, kana ashabu Rasulillah, bahawa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu, mereka tidur, summa yusallun, kemudian mereka semayang, wala yatawaddaun, dan mereka tak ambil wuduk. Jadi di sini dia kata menunjukkan sahabat itu duduk tetap pada punggung, pasal tu dia terus semayang. Lafaz Abu Daud yantaziruna al-isya, mereka tidur tunggu sembahyang isyak, lama sembahyang isyak. Fayanamu, mereka tidur hatta takhfaqu ru'usuhum, sehingga tertunduk-tunduk kepala. Kepala ni tunduk. Ada riwayat sampai janggut tu mengenai lantai. Mana tunduk bawah tidur, maknanya tidur sila. Janggut sampai mencecah lantai, tunduk pada mereka, itu pun tak batal wuduk pasal duduk sila. Al-hadithu wa hamala 'ala an-naum mumakkan. Jadi hadis ni dia kata, hadis ni menanggung bahawasanya semua tidur tak batal ni dalam dua hadis ni adalah tidur dalam keadaan papan punggung tetap. Kalau angkat sekejap, dah angkat sekejap tu dia sedar ke dia dalam tidur?
Kalau dalam tidur batal. Kalau sedar sekejap, Sedar tak apa. Waktu dia angkat tu dia sedar. Dia sedar lah. Maknanya masa tu kalau dia angkat, kalau waktu tu nak keluar, dia akan ada rasa. Kecuali ulama katakan, kalau kita selalu cerita fiqh kan, kalau ada orang dia tidur memakin, dia tetap punggung, tapi waktu dia sedar tak memakin, batal. Ataupun apa lagi pengecualian yang banyak disebut dalam fuqaha. Dia kata apabila datang satu orang maksum, maknanya yang menyatakan bahawa dia wuduk dia batal, Allah kena terima. Tak ada lah zaman sekarang ni, tak saya cakap lah maksum wuduk batal, tolak belaka. Tak ada maksum. Yang maksum maknanya Nabi datang khabar ke dia wuduk batal baru. Dan juga dia kata ayyakuna mu'tadilan kan, bahawa dia mesti ada satu orang yang mu'tadil. Kalau dia terlalu gemuk ataupun dia terlalu kurus, boleh batal wuduk walau makin. Orang yang terlalu kurus disebabkan kerana apa? Terlalu kurus ni disebabkan kerana tak ada punggung. Memang orang tak ada tulang, duduk sila pun ketut macam sebab kosong ni. Orang kurus betul ni, orang Afrika ni tak ada makanan memanglah mana ada isi. Duduk sila memakin, batal wuduk. Ataupun terlalu gemuk ni dia kata batal juga. Terlalu gemuk apa? Seolah bila kita terlalu gemuk ada rongga pula tengah tu, tak tutup molek. Itu ada dia sebut syarat kan. Dia kata bila sebut batal memakin, 3 tu kaedah boleh dibatal. 6. La ilaha illallah. Bikhilafina wa min alamatir ru'ya falau syakka fi annahu mutamakin. Kalau satu orang syak dia ni mutamakin ke atau tak mutamakin, ada orang syak dalam tidur, aku ni memakin ke tak memakin. Au fi annahu nam, ataupun syak dia ni tidur ke mengantuk, tak tahu tidur ke mengantuk ni. Tadi dah semayang rasa macam tidur, rasa macam mimpi, rasa tak mimpi, sekedar rasa macam dengar tak imam baca ni. Ada dulu kat Darul Musaffar, lupa nama dia, ya Allah, dia orang Indonesia tapi dia ni kiai. Kiai ni orang alim lah ke, semua kiai-kiai besar. Itu pergi ke Tumboro, dia mengajar kat Tumboro. Masya Allah, orang alim lah, memang dulu ketemu kiai. Tapi dia ni mungkin tak tidur malam, dan dia tak pernah duduk sila. Tahiyat awal tak tahiyat akhir, bila-bila pun tak pernah duduk sila. Dalam kelas ke, dalam apa ke, tak pernah duduk sila. Ajib, tak pernah. Orang Masya Allah lah, memang wali ya, memang wali Allah besar lah. Kita kira Mustafa ni main kuat masuk ke atas. Tapi apa, tak pernah duduk sila. Tak pernah. Bukan waktu kelas habis je. Tak, bukan. Bila-bila dia duduk azkar ke duduk, dia akan duduk tahiyat awal. Dahsyat. Makan lebih kurang. Tapi semayang tidur. Memang nampak sebab tak tidur. Dia bangun awal. Semayang ni yang paruk macam gini. Tapi kalau dah dia duduk time duduk dia memakin semua kan, memanglah sebab tahiyat awal tahiyat akhir. Tak pernah duduk keadaan lain, tapi memang kiri kanan. Nampak kita tengok dia, nampaklah mungkin dia lepas tahiyat akhir tu tertidur, mungkin gitulah kot. Tapi tetap kuat tidur. Tapi kiai besar, anak kiai. Semua orang Indonesia pergi ke sana, hak kiai-kiai, saya best ya. Macam dia hak duduk kat ni. Apa nama kiai apa? Yang buka madrasah, yang orang duk pergi kan semua madrasah, ustaz pergi madrasah dia baru ni, nama dia? Pak Aziz Pak Aziz ni benda orang geng Quran. Orang Quran ni orang tak pandang lah. Hafal Quran, duk Yaman kan. Kalau geng Quran baru ngafal, macam gitu lah. Padahal dah kiai lah. Memang dulu orang tak saka tu Aziz tu, Kiai Aziz tu. Maksudnya balik pergi sana baru nampak lah kiai punya. Banyak Indonesia alim-alim. Dahsyat. Baik. Okey. Dia kata kalau orang tu syak,
dia mutamakin atau tak mutamakin, atau dia tidur ke atau dia mengantuk, lam yantaqidu wudu'uh, maka di sisi Imam Ramli tak batal wuduk kalau syak. Sebab syak ni maksudnya dia tak syak ni maksudnya dia pegang kepada asal lah, asal tak batal lah. Maksudnya yang membatalkan tu syak, betul tak? Yang membatalkan syak sekarang ni asal dia ada wuduk. Kembali pada kaedah al-yaqin la yuzal, sekarang ada wuduk, cuma syak pada batal lah. Sebab apa? Dia syak, tadi aku tidur ke atau apa, aku memakin ke, maknanya asal ada wuduk. Hak yang terjadi jadi syak. Syak ni kalau dalam fiqh berapa? Syak ni kalau dalam fiqh ini disebut dalam Allah masa lupa. Dia kata syak dalam bab fiqh, dalam bab al-yaqin, yang kita asyak la al-yaqin la yuzalu bisyak. Hak dalam bab wuduk ni, dalam bab orang ni asal dia dah ada ambil wuduk, dia yakin, cuma dia tak pasti sekarang ni batal ke tak batal tak, maka kita pegang kepada hukum asal lah. Dia tak pasti batal ke belum wuduk dia tu, ada dah buat batal, maka khalas pegang kepada yakin lah, yakin ada wuduk. Ataupun ada orang berasal pada hadas, cuma dia syak, dia ambil wuduk ke belum, maka asal kepada asal lah, asal iaitu hadas. Syak itu berapa peratus? Fi ma'zam, pada kebanyakan abwabul fiqh, hukum-hukum fiqh, bila sebut kalimah syak, dia sama ada sama ataupun kalah ataupun lebih, itu semua syak. Itu semua syak, ataupun ditakbirkan dengan maknanya ditakbirkan dengan zon pada kebanyakannya bab-bab fiqh. Di bab fiqh, tapi ada setengah daripada bab fiqh, ada setengah bab tak, dia ada takbir, dia ada zon, dia ada syak, dia ada waham. Tapi kebanyakannya furuk-furuk fiqhiyah ni, syak ni dia bukan macam yang kita khabar syak kan 50 kan, bawah pada 50 dipanggil waham, atas pada 50 dipanggil zon. Maknanya 51 ke 99 zon, 50 tu sendiri kalau separuh-separuh istiwa dipanggil syak. Kalau bawah maknanya 49 kepada 1 itu dipanggil waham. Itu kecil sebenarnya, pembahagian tu kecil pada hukum-hukum tertentu je. Kebanyakannya bila sebut syak itu istiwa ke, lebih ke, kurang ke, semua syak. Sebab kecuali ada tempat yang biasa dalam fiqh ni kalau dia sebut zon, dia sebut zon, dia nak mesti lebih daripada zon, itu adalah yang lebih daripada 51 dan ke atas. Tapi kebanyakannya banyak dalam bab-bab fiqh ni dia akan sebut syak yang mewakili sama ada waham ke zon ke syak. Falau syakka, mana kau 70% pun falau syakka juga. Macam contoh misalnya yang kita dia yakin kata dia suci, dia ada wuduk, tapi syak pada hadas, syak dia rasa macam batal lah wuduk. Syak tu kalau 80-90% pun syak lah, faham tak? Wak syak dia tu 90%, tapi tak yakin. Bila masih lagi tak yakin, tinggallah syak tu, kembali pada asal. Tapi ada setengah bab dalam furuk-furuk fiqh guna pakai waham. Bila contoh dalam bab bila tayamum sebab tak ada air, kan dia ambil kira tu, ada apabila yakin langsung tak ada air, tayammama bila talab, tayamum tanpa cari, terus yakin ada air ni, memang tak ada, memang tengah-tengah duduk, tengah-tengah hutan tu ada air, memang confirm tak ada, yakin dah, khalas tayammama bila talab. Tapi bila mula ada rasa ada air, taraddada fi haddil ghauth, berpusing di sekitar haddil ghauth, 150 meter, 300 cari haddil ghauth. Dia ambil kira tu waham bila, tapi kebanyakan bila kalimah syak
itu hanya mewakili kepada dhan dan mewakili terus kepada waham fi aghlab abwabil fiqh. Tapi kalau dalam bab tauhid memang tak ada. Tauhid jangan duk kata waham, syak, dhan, kapi belaka. Mana boleh. Allah itu ada 99%. Tak Islam lah jawabnya. Dia dua je, Islam dan kafir. 99%. Banyak dah tu zon tu. Kalau betul zon dia kata, jangan ada campur aduk fiqh dengan tauhid. Mana ada kalau betul zon? Tak ada. Kafir 99% kafir. Allah itu ada 99%. Tak ada. Tak ada. Habis cerita. Ada satu orang nama Syekh Abul Huda Sayyad, Syekh di Damsyik di Syria. Ni orang alim jalil. Dia ayah dia tak alim, tapi dia ni hormat sangat pada ayah dia. Orang sangat menghormati ayah dia. Ayah dia tak alim. Jadi waktu ada satu majlis, anak-anak murid dia ni datang nak mengaji dengan dia. Jadi ayah dia ada. Bila ayah dia ada, dia kata anak-anak murid dia ni mesti akan menganggap ayah dia yang alim sebab anak alim, padahal ayah tak alim. Tapi orang tak tahu, orang anggap ayah dia alim. Jadi bila anak-anak murid datang, orang akan ambil kesempatan nak tanya ayah sebab jarang jumpa dengan ayah. Dia akan tanya soalan. Dia pun dah briefing awal-awal dengan ayah dia. Ayah, jadi kalau anak murid saya mari, kalau dia tanya soalan benda pun ayah khabarlah, fihi qaulan. Ada dua pandangan. Khabar itu. Ni ada dua pandangan. Ayah khabar gitu je. Jadi mari seorang tanya hukum, fihi qaulan. Bila khabar fihi qaulan, Syekh Abu Huda dah khabar dah dia hijah dengan ayah dia. Ayah khabar gitu. Lepas tu bila ayah khabar gitu, ayah khabar, pencerahannya, pendetilan, tanya anak aku. Syarah. Gitu kerja dia. Pandai. Orang tanya, fihi qaulan. Syekh Abu Huda, syarah. Tanya. Jadi ada satu orang anak murid, dia nampak, dia kata tak alim ni. Asyik-asyik fihi qaulan. Maknanya asyik-asyik qaulan. Bila? Ya dak ni. Ya dak ni. Jadi ditanya soalan. Ditanya soalan lagi. Ya Syekh, afillahi syakkun. Ya Syekh, ada keraguan tak kepada Allah? Ada syak wasangka tak pada Allah? Jadi kalau jawab tanya soalan ni, mana boleh fihi qaulan. Jadi ayah dia dah memang gitu dah, fihi qaulan. Syekh Huda syarah. Jadi Syekh Abu Huda dalam sekelip mata memang dia telah syarahkan ayat afillahi syakkun tu. Dia syarah sampai jadi dua qaul. Nak kata cerita Syekh Abu Huda ni orang yang alim, dia tanya benda pun dia boleh jawab. Bayangkan soalan datang pada ayah dia kata fi qaulan, dia tukar syarah sampai ayat afillahi syakkun, patutnya tak ada qaul tapi boleh qaul, sehingga jawapan semua boleh diterima. Nak kata orang alim, orang zaman dulu, dia alim belaka ilmu, maknanya tanya boleh jawab belaka. Pasal dia mengaji ya. Kita banyak ilmu duk kitab belaka. Maknanya kita tak lepas nak jawab belaka. Maknanya orang kalau fiqh tanya bab nahwu, kita jam dah. Tanya ni semua ilmu. Ayah dia fihi qaulan. Dah adab dengan ayah dia. Tak nak orang nampak anak je alim. Dah ayah aku mesti nampak alim juga. Ni orang zaman dulu Baik. La binaumi kul mungkin walamsul mar'ati rajul, dan menyentuh orang perempuan laki. Ini boleh dengan makna walamsul mar'ati rajul. Rajul tu atas dasar mansub, tapi diwakafkan dengan sukun. Jadi walamsul mar'atim rajul, mana atas dasar mansub bi maf'uliyah rajul tu. Ataupun dikata boleh juga dengan makna dia ambil rajul ni sebenarnya dia bil idafah kepada lams. Soalnya lamsi rajul
imra'ah, tapi diletakkan maf'ul di tengah. Seperti ada, mana Ustaz baca dia, seperti ada satu ayat Al-Quran ni, wa kadzalika zuyyina likathirin minal musyrikina qatla auladihim, tu tak? Qatla auladihim syuraka'ahum, qatla auladihim syuraka'ahum. Okey, ini kalau qiraat Ibnu Amir, dia baca qatla auladahum. Dia akan baca wa kadzalika zuyyina likathirin minal musyrikina qatlu Syekh Ismail qatlu minal musyrikina qatlu auladihim. Tapi kalau qiraat Ibnu Amir dia baca qatlu aulada, maf'ulun bih tu dijadikan di tengah. Nampak? Jadi ketika ni ada pandangan, ada pandangan hak yang ni hak yang dalam bait ni, walam sumarati rajul. Jadi sebenarnya walam surrajulin imra'ah, tapi dia ambil maf'ulun bih tu letak di tengah, di daruratus syair, nak letakkan rajul, nak bagi sama belakang kul dengan rajul. Nampak? Okey, jadi itu juga boleh membatalkan wudu, iaitu menyentuh orang lelaki kepada orang perempuan. Jadi yang dikehendaki dengan makna lelaki di sini al-wadih, benda yang jelas, al-mushtaha taba'an yaqinan inda dhawi tiba'is salimah. Antara dikehendaki dengan lelaki atau perempuan ni adalah satu orang yang dia tu lelaki yang jelas, dia mesti lelaki yang jelas dan dia wanita yang jelas, bukan muskil. Selagi muskil tak batal wudu, mesti wadih. Begitu juga kalau capur, macam kita cerita baru ni, ada yang mahsur, ada yang ghairu mahsur. Kalau mahsur boleh jadi batal, kalau ghairu mahsur tak batal. Sentuh mana-mana tak batal, sampai tinggal seorang. Kalau capur mahram dengan ajnabi, tak batal. Jadi dia mesti wadih. Syarat bila batal wuduk persertuhan lelaki puan mesti wadih, jelas orang tu betul-betul lelaki dan juga perempuan. Kemudian al-mushtaha, dia tak kait dengan baligh, dia kata mushtaha, maknanya yang ada rasa keinginan kita pada dia. Boleh rasa keinginan untuk berjima', bersetubuh dengan dia, iaitu secara tabi'ah. Tapi syaratnya tabi'ah itu, tabiat itu yang kata, kau tengok budak ni dah boleh ada menimbulkan syahwah, kerana budak ni orang dah boleh untuk bersama dengan dia, tetapi dengan tabiat yang sejahtera. Sebab ada tabiat yang tak sejahtera, itulah la ibrah. Tadi ada orang dia jenis suka budak-budak, tapi tak boleh nak kita kata kesukaan daripada budak ni untuk kita nyatakan bahawa kita pun batal dengan budak ni, tak. Pasal dia tabiat dia tak okey, tak normal. Dia tak berkait dengan umur dan dia tak berkait dengan baligh, sebab dan dia barangkali berbeza-beza mengikut budak. Sebab ada budak darjah 1 kecil, ada budak darjah 1 fizikalnya besar. Jadi kita dengan dia hak fizikal besar, hak ni batal wuduk walaupun umur dia darjah 1, tapi yang ni tak batal wuduk. Maknanya dia tak berkait dengan umur, dia berkait dengan al-mushtaha tu, mana-mana yang ada boleh didatangkan keinginan pada. Jadi sebab tu ada orang bila salam budak puan besar ni, tak boleh salam dah, awak besar dah, tak, cikgu tak guru dia kata awak besar dah. Pasal dia tengok fizikal budak tu besar, tak boleh salam dah ni, sebab besar dah ni. Kita ukur lah dari segi uruf. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti insya-Allah, nanti kita baca sikit yang Syekh Imam Ramli ni. Banyak sebenarnya Imam Ramli ni dia bahas. Kalau bab depan-depan bab tasawuf apa Imam Ramli tak apa nak sentuh bab fiqh dia panjang cerita bagus. Ghayatul bayan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Besok ni jemputlah ke